Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi yang dikasihi Pak Anjang, sahabat-sahabat, tetamu-tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan di malam hari ini kita sambung lagi kuliah pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai, tulisan Al-Imam Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi. Pada masa yang sama kita niatkan untuk kita menunggu-nunggu datangnya waktu solat Isyak. Di samping kita niatkan dengan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini akan dinikmati kemudian pada hari pengajaran dan ganjaran diberikan kepada kita besok, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi melihat kepada bab berkait dengan azabul qabri wa syiddati, azab kubur dan juga dahsyatnya azab kubur. Kita sambung lagi kuliah pada malam ini. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyab, diriwayat pula daripada Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, "Idza udkhilal mu'minu qabrahu atahu fattanal qabr fa ajlasahu fi qabri wa sa'alahu wa innahu la yasma'u khafaqa ni'alihim idza wallaw mudbirin fayaqulani lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqul Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabiyyi fayaqulani lahu thabbatakallah nim qariral ain wa huwa qawluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, yakni yusabbituhumullahu ala qawlil haqq wa yudhillullahu zalimin. Surah Ibrahim ayat 27, yakni al-kafirin la yuwaffiquhum lil qawlil haqq. Wa idza udkhila al-kafir aw al-munafiq qala lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqul la adri fayaqulan la daraita fayudribu bimirzabatin yasma'uha ma bayna al-khafiqain illa al-jinn wal ins Hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, apabila sahaja seorang mukmin dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya dua orang malaikat menguji dengan soalan-soalan di dalam kubur. Lantas kedua-duanya mendudukkan si mati di dalam kuburnya dan bertanya kepada si mati. Sedangkan ketika itu si mati masih lagi mendengar telapak kaki sahabat-sahabatnya yang sedang berlalu meninggalkan kubur. Maka berkatalah dua malaikat kepada si mati, "Siapakah Tuhan engkau? Apa pula cara hidup kamu? Siapa pula Nabi dan Rasul ikutan kamu?" Maka menjawablah si mati yang mukmin tadi, "Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, Islam adalah cara hidupku, Muhammad adalah Nabi dan pesuruhku." Lantas berkatalah keduanya, "Sabbatakallah, Allah telah memberi peneguhan kepada engkau. Nim qarirul ain, maka tidurlah sebagaimana tidurnya seorang pengantin, sebagaimana tidurnya sepasang pengantin baru. Wa huwa qauluhu ta'ala,
Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mentasbitkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh ketika hidup di dunia dan ketika berada di alam akhirat, iaitu Allah mengukuhkan di atas perkataan yang benar, iaitu perkataan Islam, perkataan la ilaha illallah. Pada masa yang sama Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yudhillullahu zalimin. Surah Ibrahim ayat 27. Maksudnya orang-orang kafir Allah tidak akan berikan keselamatan di atas perkataan yang benar. Dan demikian juga apabila dimasukkan seorang kafir atau seorang yang munafik, maka berkatalah kedua malaikat itu kepada si kafir atau si munafik, siapa pula Tuhan kamu? Apa cara hidup kamu? Siapa Nabi dan pesuruh dan utusan Allah kepada kamu? Maka mereka menjawab, si kafir atau si munafik itu menjawab, aku tidak tahu. Lantas kedua-duanya menjawab, memang sebenarnya engkau tidak tahu. Lantas dipukulnya dengan batang besi sehingga kedengaranlah raungannya di antara dua lapisan langit dan bumi, kecualilah oleh jin dan juga manusia. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis hasan, hadis yang berada pada ranking yang kedua selepas daripada hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Kedudukan hasan juga sebagaimana kedudukan hadis sahih. Perlu kita terima dan juga perlu kita beramal dengan hadis hasan. Satu kisah berkenaan dengan alam barzakh yang kita sebenarnya sudah sedia maklum sejak daripada kecil lagi. Inilah cerita dan kisah yang didengarkan kepada kita oleh mak ayah kita yang menunaikan tanggungjawab kepada kita untuk mendidik dan mengajar kita dengan urusan agama. Sejak kecil lagi kita dengar. Cuma pada malam ini kita refresh balik, kita buat persegaran balik, ingatkan balik. Mudah-mudahan ada yang kita lupa kita ingatkan balik, ada yang kita ingat kita perteguhkan balik. Demikian juga inilah juga perkara yang berlaku ketika mana kita mengiringi mana-mana jenazah orang-orang mukmin. Apabila sahaja si imam akan membacakan apa yang disebut sebagai talqin. Talqin itu maknanya instruction, maknanya adalah pemberitahuan, pengajaran, lecture ataupun kuliah, sahabat-sahabat sekalian. Kuliah, iaitu si imam memberi kuliah kepada jenazah yang berada di dalam liang lahat. Jadi hadis yang standard hasan ini mengukuhkan lagi keimanan kita berkenaan dengan kebenaran satu alam yang akan menunggu kita dan pasti berlaku kepada kita, yang namanya alam barzakh. Yang di sana, sahabat-sahabat sekalian, kita dah bincang dalam pertemuan sebelum ini, terdapat ramai di kalangan manusia kerana terpengaruh dengan akal yang kononnya tajam, yang kononnya pintar, yang kononnya geliga dan cemerlang, maka mereka menolak adanya alam-alam yang tidak dapat diketahui dengan akal biasa, seumpama alam barzakh. Ini kita sudah bincang pada sebelum ini. Di antara kumpulan yang menolak adanya siksa kubur, alam kubur atau disebut alam barzakh ini ialah mereka yang mengutamakan akal, yang dikenali di dalam sejarah pemikiran Islam sebagai kumpulan Mu'tazilah, allazina yufaddiluna al-aqla 'ala an-naqli, iaitu orang-orang atau kumpulan yang mengutamakan akal rasional berbanding dengan naqal, berbanding dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sifatnya. Maka kerana mereka ini berfikir secara akal, maka mereka menafikan sesuatu yang akal tidak mampu untuk sampai. Inilah juga yang berlaku kepada tamadun barat, sahabat sekalian. Orang-orang barat mereka menolak adanya urusan-urusan ghaib seumpama alam barzakh. Kenapa? Sebab asas kepada pemikiran barat ni, sahabat sekalian, ada dua. Ada dua asas pemikiran barat. Pertamanya, barat berpegang teguh kepada kekuatan akal rasional. Sebab itu mereka sama sekali akan menolak segala cerita dan pemberitaan sekiranya tidak logik pada akal. Dia main logik dulu. Rasional ni datang daripada perkataan Sanskrit ratio, maknanya logik.
Jadi mereka berpegang kepada logik. Satu benda yang tak logik mereka tolak awal-awal lagi, sahabat sekalian. Dahulu mereka tolak adanya makhluk seumpama jin, seumpama syaitan ni, mereka tolak, sahabat sekalian. Malah makhluk kecil seumpama kuman, virus, bakteria pun mereka tolak, ketika mana tidak ada lagi kemajuan sains dan teknologi. Tetapi hari demi hari, sahabat sekalian, fakta-fakta atau ilmu-ilmu yang pada peringkat awalnya mereka tolak dan nafikan, hari ini menjadi satu fakta di sisi mereka. Mereka percaya pula dah. Kenapa, sahabat sekalian? Kerana pada hari ini perkara-perkara yang tak logik pada akal mereka boleh capai menerusi kepantasan sains dan teknologi, iaitu menerusi anak yang kedua yang dipegang kukuh oleh tamadun barat, iaitu asas empirical namanya. Empirical ni panca indera. Kita kata 5 deria. Deria rasa, dia dengar, deria hidu, deria raba, sahabat sekalian. Ini deria ini juga menjadi anak kepada barat untuk menentukan satu perkara benar ataupun salah. Maka sesuatu benda yang dulu mereka tolak, hari ini mereka terima. Seumpama adanya kehidupan makhluk-makhluk kecil dan halus tadi yang kita sebut tadi, virus, bakteria, kuman-kuman tadi, hasil daripada kekuatan dan kecanggihan alat-alat sains yang mereka cipta sendiri. Sehingga di bawah mikroskop, di bawah kaunter pembesar, mereka melihat kehidupan makhluk-makhluk yang pada pandangan awal mereka nafikan. Kenapa? Kerana hasil daripada kekuatan sains dan teknologi tadi, maka mata mereka boleh pandang, deria rasa mereka boleh raba. Lantas mereka terima. Syaitan dan jin mereka tolak, tapi hari ini dah tak tolak dah, dah terima dah. Malah orang barat lah yang buat cerita Ghostbuster tu, sahabat sekalian. Ghostbuster, Ghost Seeker. Hari ni orang Melayu pula duk tiru cara orang barat kan. Dah ada satu kumpulan pemburu hantu. Luar biasa orang sekarang ni, pemburu hantu. Yang duduk dalam tim pemburu hantu tu pula bukan leke-leke, comel-comel. Haji, comel, Haji Hashim. Orang comel, Allah, kalau kena cekuk hantu, sayang sungguh orang comel. Comel anak-anak dara lagi berani duduk tunggu kubur, masuk dalam rumah yang ditinggal lama, berani sungguh. Pasal apa? Sebab mereka mula percaya hasil daripada kecanggihan anak sekarang ini, bahawa ada di sana perkara-perkara yang pada pandangan mata asal mereka tidak dapat lihat. Kan? Banyak sudah paparan dalam media-media kita, kecanggihan dan kepantasan foto tu, waktu kita snatch suatu benda, tiba-tiba melintah hantu. Orang Melayu kata hantu, olong, waka, lansui, macam-macam lah. Walhal itu adalah syaitan, jin-jin jahat, sahabat sekalian. Oleh kerana lajunya foto tadi sampai dia nak ngelik pun tak ada. Tahu, ngelik pun tak ada. Nak menyelamatkan diri tak nak diketahui orang pun tak sempat nak lari dah. Pasal laju sangat cahaya tu, tak ada nak pintas dah. Sehingga antara gambar yang pertama sekali keluar tentang objek atau image syaitan ni, kalau tuan-tuan boleh teringat sama dengan saya, satu image syaitan di muka gua Hira, muka pintu gua Hira. Disebar dalam internet pada permulaan internet tahun 90-an dulu, sahabat sekalian. Dengar duduk macam ni, letih dia pun, nak lari tak ada. Sempat orang ambil gambar dia. Leni merata tempat ni. Cuba cek balik kamera kita, video kita, kok ada kat belakang. Mana? Cuba tengok. Ni pun belum tentu lagi ni, kok ada. Mana tahu. Jadi nak ceritanya satu benda yang tidak dapat dilihat pada akal dan juga ditanggapi oleh panca indera pada peringkat asal, pada peringkat awal, bukanlah satu benda yang mustahil wujud. Inilah yang disebut di dalam perkhabaran ghaib, datang daripada wahyu Allah SWT. Maka mereka yang pada satu masa dahulu mengutamakan akal, hujah mereka lama kelamaan, hari demi hari makin lemah, sahabat sekalian. Orang-orang Mu'tazilah, kerana akal tadilah mereka menafikan perkara-perkara ghaib seumpama azab kubur, alam barzakh, sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan urusan tentang alam kubur dan azab
kuburnya, tentang alam kubur, azab dan nikmatnya dibentangkan kepada kita orang-orang mukmin ini menerusi saluran wahyu yang diyakini, yang bersifat sahih dan juga mutlak, sahabat-sahabat sekalian. Kita dah bincang sebelum ini. Malah di dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim, Ruh oleh Imam Ibn Qayyim, dia kisahkan kepada kita berkenaan dengan keadaan manusia yang duduk di dalam liang lahat. Bila saja manusia mati, sahabat sekalian, ruhnya akan diarak naik ke pintu langit. Bagi ruh orang-orang yang beriman, mereka akan dicatat namanya di daftar al-liyin, dalam senarai nama orang-orang mukmin yang namanya al-liyin. Kemudian dipulangkan balik kepada jasad di liang lahat. Begitulah sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang yang syirik, orang-orang yang munafik, sahabat sekalian. Mereka ini akan dicatat nama mereka di dalam diary ataupun suratan amalan ataupun di dalam senarai nama orang-orang yang durhaka kepada Allah, disebut sebagai sijil, disebut dalam surah Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma sijil, kitabun marqum. Kamu tahu ke apa dia sijil? Kitabun marqum, satu lembaran yang tertulis dan tercatat nama-nama mereka yang durhaka kepada Allah di dalamnya. Kemudian ruh tadi dipulangkan balik ke dalam jasad di liang lahat untuk menghadapi proses di alam barzakh. Maka apabila saja dia masuk dalam tubuh badan balik di liang lahat, adakah ruh tadi akan bersatu selama-lamanya, sahabat sekalian? Tidak. Dia ada masa dia keluar masuk, dia keluar masuk. Dia tidak sentiasa 24 jam duduk dalam tubuh di liang lahat. Dia sudah berada di satu alam baru, alam di mana dia bergerak secara bebas. Tinggal lagi orang-orang kafir ini, mereka tidak akan dapat melepasi lapisan langit. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Disebut dalam surah Al-A'raf, orang-orang yang tidak percaya kepada tanda-tanda kebesaran kami, mereka tak percaya kepada Quran, mereka yang tak percaya kepada hadis-hadis, mereka yang tak percaya kepada tanda-tanda keesaan Allah, keagungan Allah, bukti-bukti yang nampak pada mata, yang boleh difahami oleh deria tadi, dan juga mereka sombong daripada mengikuti kebenaran agama ini, maka mereka ini tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka naik ke atas, dan mereka tidak akan dapat masuk syurga Allah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor unta besar boleh masuk ke dalam lubang jarum. Syarat nak masuk ke dalam syurga Allah, tunggu sehingga binatang unta masuk lubang jarum. Selagi tak boleh masuk lubang jarum, minta maaf, jangan berangan. Siapa? Mereka tak percaya kepada tanda kebesaran Allah, ia dipaparkan menerusi Al-Quranul Makru'ah, Al-Quranul Manzurah, iaitu Al-Quran yang kita baca, dan juga fenomena alam sekitar ini. Mereka tidak akan dapat masuk syurga Allah melainkan sesudah binatang unta masuk dalam lubang jarum. Maknanya mustahil, sahabat sekalian. Maka di mana pergi roh-roh ini? Mereka merayau, sahabat sekalian. Masuk dalam tubuh, kemudian keluar merayau-rayau. Sebab tu jumpa Kak Haji Hashim, tengok dahi jendul dia, kepala botak, telanjang bogel. Haji Hashim kata toyol. Jumpa Kak Haji Amjan pula, besar, tinggi menyayuk, kau main lagi besar, hantu raya, dia kata. Macam-macam telahan dan juga tafsiran orang Melayu terhadap ruh-ruh jahat ini, sahabat sekalian, dan juga terhadap jin dan syaitan yang berlaku di dalam kehidupan kita, sahabat sekalian. Itulah yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila Nabi SAW melihat sebahagian besar ruh-ruh, ada ruh yang berada di sebelah kanan, ada ruh yang berada di sebelah kiri, sahabat sekalian. Dan Nabi sendiri beritahu kepada sahabat-sahabatnya, inni ra'aitu sahibaka mahbusan inda babil jannah. Aku tengok kawan kamu ni, ruh kawan kamu ni sedang terpenjara di tepi pintu syurga. Maknanya ini kedudukan roh, sahabat sekalian. Ada pula roh orang-orang syahid yang disimpan di dalam
tembolok burung-burung hijau yang bergantungan di antara pokok-pokok dalam syurga, sahabat sekalian. Berlari antara satu kepada satu pokok yang lain dalam suasana yang riang gembira, begitu murtah, begitu seronok. Ini keadaan ruh-ruh orang mukmin dan juga orang-orang yang celaka, yang derhaka kepada Allah SWT. Dan apabila sahaja ada keperluan, ruh-ruh ini akan datang balik kepada jasad di dalam liang lahat. Apabila datang pengunjung-pengunjung, penziarah-penziarah, datang berjumpa dengan datang kepada kubur-kubur si ayah, si mak, saudara mara, sahabat sekalian, beri salam kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bila beri salam, sekalian, roh tu dipulangkan balik, datang balik pada jasad, kemudian mendengar dan menjawab salam, sahabat sekalian. Ini dinyatakan dalam hadis-hadis oleh Nabi SAW, menunjukkan suasana kehidupan roh sesudah kematian mereka bergerak-gerak, berpusing-pusing, berada di mana-mana tempat, sahabat sekalian, mengikut apa yang ditunjukkan menerusi hadis Nabi SAW. Dia tidak statik kat situ sahaja. Sebab itu dalam surah Al-Ma'arij disebut ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Berulang-alik antara langit dengan bumi ini. Ta'rujul malaikatu war-ruh, malaikat, para malaikat dan juga ruh. Dalam perjalanan, kalau kamu ambil kira perjalanan manusia biasa, maka akan memakan masa 50,000 tahun. 50,000 sanah, 50,000 tahun. Kalau saya nak naik ke atas, sahabat sekalian, saya perlu atur generasi keturunan saya 50,000 tahun. 50,000 tahun maknanya kena ada 500 generasi anak cucu di belakang. Hak kena ganti saya pegang steering Soyuz tak, kapal angkasa naik ke atas. Mati saya orang kedua, mati orang kedua, orang ketiga, mati orang ketiga, orang empat generasi. Kalau kita ambil bahasa mudah, satu generasi ambil masa 100 tahun. 100 tahun maknanya ada lebih kurang 500 orang di belakang ni yang perlu bersedia pegang steering Soyuz kapal angkasa tu, baru boleh sampai ke lapisan langit. Kalau ikut ayat zahir ini. Tetapi dalam pengembaraan dan perjalanan, roh dan malaikat begitu laju dan pantas, sekelip mata memandang, sahabat sekalian. Sebab itu urusan ini adalah urusan metafizik, urusan-urusan ghaib yang sama sekali tidak akan dapat diterima oleh mereka yang meletakkan rasional tadi sebagai asas kepada ilmu dan pengetahuan mereka. Sebaliknya kita, sahabat sekalian, orang Islam, kita diajar oleh agama bahawa ilmu dan pengetahuan kita bukan sekadar kita asaskan di atas akal dan juga panca indera, tetapi Islam juga ajar kepada kita martabat ilmu yang pertama dan paling tinggi yang diketahui ialah menerusi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat wahyu Allah adalah absolutely right, wajib, benar, tepat, tidak boleh diragui lagi, sahabat-sahabat sekalian. Without refusing. Tidak boleh lagi kita confuse atau kita nak tolak, sahabat sekalian. Sebab ini adalah wahyu yang datang dari sisi Allah, pencipta alam semesta, dan yang maha mengetahui apa keperluan dan hajat kita sebagai manusia ciptaan mereka, ciptaan Allah SWT. Jadi apa yang kita bentangkan ini sudah pun kita ketahui menerusi bacaan-bacaan talqin oleh tuan-tuan imam kita. Maka benarlah apabila kita mendengar bacaan talqin itu, sahabat-sahabat sekalian, benar apa? Bahawa apa yang dibacakan oleh Tok Imam itu ada asas. Antara asasnya ialah sandaran yang kita bacakan pada malam ini, dimuatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, hadis hasan ini. Apabila sahaja dimasukkan seorang si mati dari kalangan orang-orang mukmin ke dalam liang lahatnya, maka datang kepadanya dua malaikat yang akan menguji dengan soalan-soalan di dalam kubur. Maka berkatalah dua malaikat dengan soalan-soalan yang kita dengar, biasa dengar daripada Tok Imam yang baca kepada kita. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Siapakah Tuhan pencipta kamu, pemelihara dan pengatur kehidupan kamu, dan apa pula cara hidup kamu, dan siapa pula nabi ikutan kamu?
maka menjawablah orang yang mukmin itu, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabi. Ini jawapan yang diatur berasaskan amalan, bukan berasaskan dengan pengalaman dan juga kemahiran. Bukan kemahiran. Kalau nak ikut kemahiran, wajib pada kita sahabat sekalian, tiap-tiap hari dan malam untuk kita mahirkan lidah kita dengan jawapan ini, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabiyyi. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, tiap-tiap siang, tiap-tiap malam. 1000 pagi, 1000 petang, 1000 siang, 1000 malam. Pasal ini berasaskan kemahiran dan pengalaman. Tetapi tidak, ini berasaskan kepada amalan sahabat-sahabat sekalian. Idza mata ibnu Adam yajba'u mayyitahu salas. Bila mati seorang anak Adam, maka yang datang mengiringi jenazah dia 3 perkara. 3 perkara. Ya baqasnan wa yatruk yatruk isnan wa yabqa ahadun. Maka 2 akan tinggal lari meninggalkan dia, dan 1 kekal bersama dan menemani dia di dalam kehidupan di alam barzakh. Maka yang lari meninggalkan dia adalah ahlu wa maluk, iaitu anak bini dia, sanak saudara dia, dan juga harta benda dia. Nak sampai ke lubang kubur diiringi oleh anak bini, sanak saudara, waris-warak, sahabat handai semua datang belaka. Yang kedua, harta benda. Paling tidak orang usung juga lambang-lambang kebesaran. Kalau kita tengok sultan mati, raja mati, paling tidak ada satu perarakan, dia punya bentara-bentara hak bawa lambang-lambang kebesaran dia, pingat-pingat kebesaran. Letak atas bantal warna kuning, bawa kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dengan wajah yang sugun, muka yang tak ceria. Bawa ke mana? Ingat ke nak curah masuk dalam liang lahat? Tak rupanya. Letak kat tepi liang lahat sekejap, lepas tu bungkus bawa balik semula. Oh no, ingat bawa masuk dalam, takut juga kita tengok, gedebur perut. Nak bawa masuk ke apa tu? Rupanya tak. Betul lah tu kalau tak. Kalau bawa masuk, nah ya, bid'ah besar tu. Jadi rupanya tak. Dia bungkus balik, bawa balik. Bersama dengan baliknya ahli keluarga sahabat handai tadi. Tak ada seorang hak duduk sekali dengan dia. Walaupun pasangan hidup yang paling setia sahabat-sahabat sekalian. Ini nak cerita perpisahan dunia dengan akhirat. Kalau adat orang-orang Hindu, dia ada adat suti. Ada adat suti. Apa dia adat suti ini sahabat sekalian? Bila mati saja si ketua keluarga si suami ni, maka si isteri wajib ikut masuk dalam lubang kubur. Wajib masuk. Masuk macam mana? Kena mati sekali, kena bakar sekali dalam unggun api sahabat sekalian. Mu terima, mu tak terima, mu reda, mu suka, itu cerita lain. Yang pasti kamu sekali akan dihumban dalam bakaran api yang cukup besar. Dan adat ini masih lagi diamal di pedalaman-pedalaman India yang jauh-jauh sahabat sekalian. Di remote area sahabat sekalian, masih ada sampai hari ini amalan suti ini. Walaupun dibantah oleh hak asasi manusia, International Human Rights buat bantahan kepada dunia, minta supaya masyarakat dunia ambil perhatian bahawa masih ada lagi amalan yang barbarik, amalan yang kejam sebegitu, di mana mereka mengorbankan nyawa kepada satu benda yang tak munasabah. Dah mati-matilah, tapi nak buat macam mana? Lambang kesetiaan, maka dibakar sekali sahabat sekalian. Walau macam mana pun adat ini makin lama makin dibuang. Meskipun begitu masih ada sebagaimana saya sebut. Dan yang tinggal bersama menempel sekali dengan jenazah adalah amalan. Maka amalan itulah hak nak baca ayat kita baca pada malam ni. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Rasuli. Jadi sahabat sekalian, kalau amalannya tak serupa itu, inilah yang kita concern. Inilah yang kita ambil berat, sangat-sangat ambil cakna. Bahawa ketakutan dan kebimbangan kita kalaulah amalan kita tidak mampu untuk memberi jawapan kepada soalan yang biasa kita dengar dibaca oleh Tok Bilal atau Tok Imam kepada orang yang mati. Ini sahabat sekalian. Maka apabila saja berlaku jawapan itu, menjawablah 2 malaikat ini, sabbatakallah
nim qarirul ain. Allah telah membantu kamu menguat dan meneguhkan iman kamu. Dan kita pernah bincang sebelum ini berkenaan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka di antara ganjaran dan imbuhan besar kepada ahli-ahli la ilaha illallah, mereka yang memegang teguh amanah dan tanggungjawab la ilaha illallah, apabila Allah Subhanahu taala meneguhkan ucapan waktu berlaku peristiwa yang cukup ngeri dan begitu hebat, iaitu datangnya dua malaikat Allah dalam keadaan dia keseorangan diri, bertanya dengan soalan-soalan yang tidak mampu sama sekali dijawab dengan lidah biasa, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu taala. Maka inilah bantuan daripada la ilaha illallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, wajib untuk kita ingat, faham dan kita ambil pengajarannya untuk kita lakukan sementara masa masih ada kepada kita, untuk kita baiki mana yang kurang, untuk kita hebatkan mana yang sudah sedia baik, sahabat-sahabat sekalian. Maka berkatalah malaikat itu, tidurlah kamu menunggu saat datangnya hari kehancuran alam. Seumpama tidur pengantin-pengantin baru, sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu bagi orang-orang mukmin, kehidupan kita di alam barzakh adalah seumpama seketiduran kita di atas ranjang, di atas tilam yang empuk, yang enak dan lazat, sahabat sekalian. Diibaratkan seumpama tidur pengantin baru. Apa yang berlaku kepada pengantin baru? Semua ada pengalaman. Senyum je ada pengalaman. Hak tak ada pengalaman, terpinga-pinga. Apa benda? Nak tahu, kahwin cepat. Baru dia tahu, sahabat sekalian. Malam pertama ni tak sedar, pagi esok siapa yang kejutkan kita? Mentua. Nah, Haji Hashim boleh mengirakan lah. Tok tua kita kejut. Tengok jam Allah, malu kita. Pukul 10 pagi. Tok tua pula rasa pelik. Mana senyap di rumah ni? Mana pergi segala orang? Malam tadi bukan main lagi riuh. Pukul 10 diam lagi. Tengok terbujur kaku, membisu serba tak tahu, sahabat sekalian. Rupanya tidur lena sangat. Inilah gambaran mereka yang berada di alam barzakh dalam keadaan mendapat nikmat Allah SWT. Sebab itu dibacakan dalam surah Yasin, apabila sahaja kita bangkit di padang mahsyar pada hari perhimpunan perdana, maka bagi orang-orang mukmin, mereka akan bertanya-tanya, man yuhyil 'izam, mereka akan bertanya, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. So, macam mana ayat dia? Siapakah yang mengejutkan kita daripada marqadina, daripada tempat tidur kita? Daripada tempat tidur kita. Ingat tak? Tak ingat dia punya perkataan awal. Siapakah yang mengejutkan kita daripada tempat tidur kita? Belum lagi habis ayat yang kita tanya tu, sahabat sekalian, tiba-tiba ada jawapan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah dia janji yang telah diberikan oleh Allah yang bersifat Rahman, dan betul sungguh ajaran para nabi yang tidak pernah bohong kepada kita. Belum lagi habis soalan tu, ada jawapan. Ayat kat situ, sahabat sekalian, kalau kita baca ikut tajwid, ayat di situ namanya saktah. Saktah, sin kecil ke atas. Apa kaedah tajwid pada saktah? Iaitu kita berhenti sekejap tanpa kita melepaskan nafas. Sambung ayat berikutnya dengan nafas yang sama. Nak ajar kepada kita bagaimana apabila soalan itu dikeluarkan oleh orang-orang mukmin, cepat sangat ada jawapan daripada Allah SWT. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sahabat sekalian, inilah yang berlaku pada peristiwa alam barzakh dan kebangkitan di hadapan Allah SWT. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, apabila sahaja dimasukkan ke dalam liang lahat, maka bertanya dua malaikat itu kepadanya, siapa Tuhan engkau, apa cara hidup kamu, dan siapa Nabi kamu? Maka dia akan jawab, aku tidak tahu. Sebab yang menjawabnya adalah amalan. Takkanlah tak tahu Allah adalah Tuhan dia. Islam tu agama yang benar.
Sebab manusia kafir, manusia munafik, manusia syirik ni sahabat-sahabat sekalian, mereka tahu bahawa mereka ni salah apabila mereka berada dalam keadaan sakaratul maut, berada dalam suasana sakarat, dalam suasana nazak, orang Melayu kata. Waktu itu mereka semua tahu. Walaupun sebelum ni dah tahu, tapi sengaja buat tak tahu. Tapi bagi mereka yang memang betul-betul tak tahu, waktu sakaratul maut itulah mereka tahu. Pasal apa? Sebab suasana pada masa itu adalah alam ghaib yang kita tak boleh nak tafsir dengan ilmu kita sahabat sekalian, melainkan dengan ilmu dan maklumat daripada Allah SWT. Wa hina idzin tanzurun, kamu ketika itu melihat dengan pandangan yang begitu tajam, pandangan yang tidak berselindung lagi. Ketika mana? Iaitu ketika manusia menghadapi sakaratul maut, ketika saat nazak. Ketika itu dia akan memiliki pandangan yang tajam, akan tembus pada pandangan-pandangan yang kebiasaannya dia tak nampak. Dia nampak alam ghaib di hadapan. Dia sudah mengetahui bagaimana ketika itu sedang menunggu malaikat-malaikat azab sarjana mata memandang, sahabat sekalian. Sebagaimana yang dibentangkan dalam hadis-hadis sahih berkenaan dengan peristiwa keluarnya roh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik daripada tubuh badan. Mereka sudah nampak. Kerana itu mereka tahu apa nasib mereka di hadapan, sahabat sekalian. Sebab itu orang kafir, musyrik dan munafik ini mereka tak mahu keluar daripada tubuh. Tapi nak buat macam mana? Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan urusan Allah SWT pada masa itu, sahabat sekalian. Inilah yang dia bawa dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang seronok nak sangat berjumpa dengan Allah, Allah lebih lagi nak berjumpa dengan dia. Barang siapa yang tak nak, benci berjumpa dengan Allah, Allah lebih benci nak berjumpa dengan dia. Seorang sahabat bangkit di hadapan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita nak faham hadis ini? Sedangkan ya Rasulullah, orang mukmin sendiri pun tak nak berjumpa dengan Allah. Kenapa tak nak berjumpa dengan Allah? Pasal nak berjumpa dengan Allah syaratnya kena mati. Kena mati. Dan mati-mati ni orang mukmin tahu bagaimana keadaan dan peristiwa mati. Peristiwa yang cukup luar biasa, cukup dahsyat, sahabat sekalian. Oleh kerana dahsyatnya pada peristiwa mati, orang mukmin pun tak nak jumpa Allah. Pasal sakit, pedih, sengsara, perik. Begitu, sahabat sekalian. Maka Nabi SAW ajar balik, betulkan balik silap faham para sahabat. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, apabila sahaja orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik berada dalam situasi nazak dan sakaratul maut, ketika itu pandangan mereka tajam, begitu telus, kasyaf. Dan bagi orang mukmin, mereka sudah nampak ganjaran Allah di hadapan. Bagaimana bala tentera yang terdiri daripada malaikatur rahmah sedang menunggu kedatangan roh ketika itu. Maka ketika itu orang mukmin akan rasa seronok, tak sabar dah nak meluru ke hadapan. Pasal dia tahu, lagi laju ke hadapan, lagi dekat dengan nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Syurga Allah SWT. Redha dan nikmat yang paling tinggi, iaitu syurga Allah SWT. Makin dekat, makin dekat, makin dekat dah. Sebab tu nak meluru, laju ke hadapan. Sebab tu disebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, la yashba' mu'min min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin tidak akan rasa puas, rasa kenyang bila mendapat sebarang nikmat dan kelebihan, sehinggalah nikmat yang paling besar itu adalah syurga Allah SWT. Lagi tak dapat nikmat syurga, lagi tu dia meluru usaha lagi dan lagi, sahabat sekalian. Di dunia dia sudah senang, di dunia dia sudah dapat kesihatan yang baik, di dunia dia sudah ada gelaran, di dunia dia sudah ada rakan sahabat-sahabat yang setia, tetapi tak puas pada dia, sahabat sekalian. Tak puas, pasal sementara. Hak kekal abadi dia syurga Allah SWT. Maka begitulah sebaliknya, apabila orang-orang kafir ketika itu melihat yang menunggunya adalah sengsara, derita, makin lama makin dahsyat, makin lama makin teruk, sahabat sekalian, berkumpul-kumpul, sehingga yang paling kemuncak adalah neraka Allah SWT, menyebabkan mereka benci, tak nak untuk jumpa Allah SWT.
Maka bila mereka benci tak nak jumpa Allah, sudah tentu Allah lagilah benci dan menyampah nak jumpa dengan dia, sahabat sekalian. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis sahih tadi, sahabat sekalian. Maka apabila kita sebut tentang kafir, tentang orang munafik, tentang orang musyrik, ini menyentuh tentang diri kita, sahabat sekalian. Seringkali kita ni rasa sedap duduk berada dalam zon selesa. Pasal bila sebut orang kafir, kita teringat orang-orang yang ada nanda kat dahi, orang-orang yang ada salib pada dada, sahabat sekalian. Kita tak terasa kafir berlaku kepada kita, kita tak terasa. Begitu juga bila sebut tentang musyrik, orang musyrikin, orang yang syirik, kita juga tak terasa, rasa kita ni selamat. Pasal apa? Semayang dah, baca Quran dah, kita beramal dengan Islam dah. Itu perasaan kita, sahabat sekalian. Begitu juga apabila kita bercerita tentang munafik, kita terasa bahawa kita selamat, zon selesa sama. Ini masalah pada kita, sahabat sekalian, menyebabkan berlakulah perkara-perkara yang tidak sedari pada kita, kerana kita pada masa yang sama kurang ilmu dan tak berapa faham tentang agama ni, menyebabkan kita terlibat dengan perkara-perkara yang kita rasa kita selamat tak berlaku pada kita, sahabat sekalian. Inilah yang sering diingatkan oleh Nabi SAW kepada kita, sehingga kan dalam Quran ni, sahabat sekalian, ucapan munafik diulang kali dalam Quran. Kalau kita ahli Quran, duk pegang Quran, diulang kali dalam Quran sebanyak lebih 200 kali, sahabat sekalian. Apa makna? Maknanya benda ini terlalu penting untuk kita ambil perhatian. Apa dia? Munafik, 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 munafik. Disebut tidak kurang 10 surah. Dalam 10 surah tentang munafik, malah ada satu surah yang khusus tentang munafik, sahabat sekalian. Pada masa yang sama, Allah mengulang perkataan syirik, 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 syirik paling tidak lebih daripada 162 kali dalam Quran, sahabat sekalian. Apa makna? Nak cerita bahawa benda ini terlalu besar dalam kehidupan beragama kita. Jangan sedap duduk, jangan berada dalam zon selesa sama, sahabat sekalian. Kenapa? Kerana akibat kepada kafir, kufur, syirik dan munafik ini, terutama munafik dari sudut akidah, tidak ada maaf bagimu. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahumun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik terhadap Allah SWT, mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, bawa akidah syirik pada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan syurga kepada dia. Nikmat paling besar, redha Allah paling tinggi, tak dapat pada kita. Dahlah tak dapat nikmat Allah, redha tak dapat, kemudian Allah umpan masuk dalam neraka. Ini balasan, sahabat sekalian. Wa ma lizzalimin min ansar. Allah tidak menyediakan penolong-penolong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas diri sendiri. Al-Maidah ayat 72 menunjukkan besarnya urusan syirik, munafik, kufur, sahabat-sahabat sekalian. Dalam kitab Al-Munafiqun fi Al-Quranil Karim, Dr. Muhammad Yusuf Abdu, orang-orang munafik di dalam Al-Quranul Karim, Fadilatul Doktor, dia menyebut kepada kita beberapa perangai dan sifat munafik, sahabat sekalian. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada saya dan sahabat-sahabat yang ada, supaya kita boleh mengikis keluar perangai-perangai ni, sifat-sifat ni daripada diri kita, dan betul-betul kita bawa diri yang salim, yang sejahtera untuk berjumpa dengan Allah SWT. Pertama sekali sifat yang disebut dalam Quran ialah orang munafik ni mengaku beriman walhal tidak beriman. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia mereka berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah Maha mengetahui mereka tak percaya sebenarnya. Ini orang munafik, sahabat sekalian. Mengaku percaya, mengaku beriman, tapi tidak sebenar-benarnya pada i'tiqad. Ini ramai berlaku pada hari ini, sahabat sekalian. Mereka dalam IC-nya Islam, bin dengan bin Islam, dengan agama Islam, tetapi apabila sahaja diuji iman pada urusan agama, diuji iman pada urusan Al-Quran, hadis Nabi, syariat Allah, undang-undang dan perlembagaan Allah, mereka menafikan, mereka menolak, mereka tak percaya, sahabat sekalian.
Boleh ke kita nak buat Islam pada hari ini? Islam kan zaman dulu je. Zaman ni mana boleh. Tengok kan masyarakat majmuk kita hari ni multi-racial. Mana boleh hari ni tak sama dengan dulu. Ini sahabat sekalian, urusan munafik berlaku apabila cakap tak serupa bikin, lidah mengaku beriman tapi hati tidak percaya kepada janji dan urusan agama. Yang kedua, orang-orang munafik ini juga orang-orang menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka sentiasa berusaha nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi mereka tak perasan rupa-rupanya mereka sendiri tipu batal tubuh mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka ingat mereka cerdik, mereka ingat mereka cemerlang, pintar. Rupa-rupanya mereka menjahanam diri mereka sendiri. Bila tahu mereka jahanam, bila berada dalam keadaan azab sakaratul maut. Lihat sahabat sekalian bagaimana jahatnya Fir'aun laknatullahi alaih. Dalam keadaan menentang dakwah Nabi Musa AS, lawan sungguh-sungguh. Bukan seorang Nabi, dua orang Nabi, siap dengan Harun sekali. Lawan sungguh-sungguh. Tapi bila sampai sakaratul maut, nazar, pada masa itu dia melihat apa yang orang biasa tak nampak. Dan tu juga isytihar diri sebagai orang Muslim, orang beriman kepada Allah. Dan tu juga mengucap la ilaha illallah. Tapi nak buat macam mana? Iman ketika nazar sakaratul maut tidak diterima Allah. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ingat ketika mana Fir'aun hampir-hampir dilemaskan Allah Subhanahu taala, hampir-hampir mati. Ketika itu dia menuturkan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan hak sebenar-benarnya melainkan Tuhan yang diimani oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku berada dalam kelompok orang-orang Muslim, orang-orang yang tunduk patuh sepenuhnya dengan Islam, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sahabat sekalian, tak tunggu orang lain mari ajar mengucap, dia mengucap sendiri. Sedangkan kita dalam kehidupan kita dianjurkan pergi bisik ucapan la ilaha illallah kepada saudara kita yang sedang nazak. Mudah-mudahan menyenang dan meringankan dia dalam urusan yang terakhir dia. Tapi manusia lawan Allah yang begitu bejat ini tak tunggu ada Nabi ke Rasul ke bisik pada telinga dia, qul la ilaha illallah, dia sendiri sebut. Sahabat sekalian, ini nak cerita mereka sebenarnya tahu apa yang mereka buat, tapi kerana sifat-sifat jahat yang ada pada mereka menyebabkan mereka lawan. Sahabat sekalian, lagi antara sifat-sifat munafik lagi sahabat sekalian, kita cepatkan sikit, ialah orang-orang munafik ini mengakui kebaikan tetapi mereka tidak melakukan kebaikan. Kemudiannya mereka suka mengejek orang-orang mukmin, mengejek orang-orang mukmin sahabat sekalian. Kemudian orang-orang munafik ini juga menolong dan membantu orang-orang kafir, memusuhi orang-orang Islam. Kemudian mereka juga suka tabiat mereka bersumpah secara dusta. Bersumpah walaupun mereka tahu sumpah itu sumpah menipu, sumpah dusta. Kemudian mereka juga bersubahat untuk memerangi orang-orang mukmin. Mereka juga bergembira di atas musibah yang terkena kepada orang-orang mukmin sahabat sekalian. Sedangkan sifat orang mukmin, dia jaga orang lain sebagaimana dia nak jaga diri dia sendiri. Orang munafik dia seronok, kemudian mengabaikan kepentingan dan hal ehwal tanggungjawabnya kepada orang mukmin yang lain. Juga orang-orang munafik tidak akan sekali-kali ikut berjihad. Sebab itu sahabat sekalian, ujian kepada iman orang-orang yang bersama dengan Nabi ni, kalau kita tengok kepada peristiwa perang Tabuk, perang yang berlaku pada masa yang begitu luar biasa, saat begitu panas pada masa itu. Kebetulan pula kota Madinah pada masa itu dia sedang menikmati musim buah kayu. Buah apple, lebat buah anggur, buah strawberry, mentimun, watermelon, semua ada belaka sahabat sekalian. Blackberry pun berbuah masa tu. Buah ranum pada masa itu sahabat sekalian, menyebabkan orang-orang tak berapa nak kuat iman ni jadi rock-rock masa tu. Pasal apa?
antara berperang dengan menikmati buah-buahan. Sudah tentu mereka nampak habuan segera. Ini ujian keimanan, menyebabkan ramai orang tak ikut dalam rombongan perang jihad. Ada orang yang apabila saja balik rombongan Nabi SAW, tidak segan dan tidak malu datang kepada Nabi SAW, bercakap dengan selamat roh depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kamu tahu kan, aku ni orang yang kuat nafsu. Aku ni orang kuat nafsu. Aku tak ikut kamu perang lawan di medan Tabuk ni, sebab orang yang kamu lawan tu adalah bangsa Eropah, bangsa kulit kuning langsat. Aku ni jadi kuat nafsu. Aku tak boleh tengok orang-orang kulit langsat ni. Mari dia kata. Mari bengkok kepala. Jadi untuk memelihara aku, nak selamatkan diri aku ni, aku tak ikut rombongan kamu. Tengok alasan yang diberikan oleh puak-puak munafik ni, sahabat sekalian. Manakala ada kisah pengajaran yang cukup besar dalam perang Tabuk ni, 3 orang sahabat Nabi, iaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan satu lagi Ibnu Murarah, tak silap ingatan saya. 3 orang ni, sahabat sekalian, iman mereka betul-betul diuji oleh Allah SWT apabila mereka ketinggalan daripada rombongan jihad Nabi SAW. Kerana apa? Kerana play safe, rasa selamat lagi, rasa selesa lagi. Tunggu dulu, esok laku, menangguhkan urusan untuk bersama dengan Nabi. Akhir sekali ketinggalan, terus tak dapat nak kejar Nabi SAW. Ketika itu mereka bertiga pasrah, menunggu apa hukuman yang akan diputuskan oleh Nabi SAW. Bila balik saja Nabi SAW daripada medan Tabuk, 3 orang sahabat yang beriman ini tidak menyertai alasan-alasan orang munafik. Ka'ab bin Malik kata, kalau aku nak bagi alasan 1001 alasan aku boleh cipta, tapi aku tidak mahu menambah salah pada diri aku. Aku dah tahu bahawa aku sudah melakukan dosa yang cukup besar. At-tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri daripada medan peperangan ini adalah dosa, jenayah besar yang mengikiskan iman kita, sahabat sekalian. Maka aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku tak nak tambah dan timbul lagi salah aku. Ni, sahabat sekalian, dia kata, kalau aku nak mencari alasan 1001 alasan, lantas akhirnya datang hukuman daripada Allah SWT hampir 40 hari, sahabat sekalian. Mereka ini diboikot oleh Islam, oleh Allah SWT menurunkan ajaran kepada 3 orang ini, boikot 3 orang ini, sehingga isteri pun diminta balik ke kampung. Bukan tolak, bukan cerai, tapi diminta balik ke kampung. Kecuali seorang yang namanya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ni dibekalkan isteri, tidak disuruh balik. Pasal apa? Pasal Hilal bin Umayyah adalah seorang tua yang tidak boleh menguruskan diri sendiri kecuali dengan pembantu di sebelah. Maknanya, sahabat sekalian, kalau kita ambil hukum akal kita, umur berapa manusia ni tak reti nak kacau kopi sendiri, nak letak teh sendiri, nak letak gula sendiri, nak basuh berak sendiri, nak cari lubang parit sendiri. Gamaknya umur berapa? Hak boleh kita faham, sahabat sekalian. Maknanya umur nyanyuk, tua, 70 tahun ke atas nyanyuk, 80 tahun ke atas. Tetapi dalam kefarduan jihad, sahabat sekalian, umur tua nyanyuk pun masih kena pergi berjihad juga selagi mana akal waras, sahabat sekalian. Seumpama yang berlaku kepada Hilal bin Umayyah. Dan urusan ini kekal sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, sampai kepada zaman kita hari ini pun. Tua setahun mana selagi mana akal masih waras, sahabat sekalian, mesti duduk dalam jemaah Islam, mesti duduk dalam perjuangan Islam, mesti buat kerja dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Hilal bin Umayyah yang dah tua, tak boleh nak mengurus diri ni pun tidak terlepas dari kewajipan pergi perang dalam perang Tabuk. Ini pengajaran untuk kita, sahabat sekalian. Jadi perang ini sebenarnya mengasingkan antara iman dengan munafik. Iman dengan munafik. Kemudiannya orang munafik mengingkari janji, mengintip orang-orang mukmin, malas melakukan solat, ragu-ragu pada janji agama, khawatir dan takut berlebihan pada benda-benda yang tidak sepatutnya, dan suka menyakiti Nabi dan mukmin. Dan juga mereka ini ajak manusia ke arah jahat, larang manusia buat benda-benda baik. Ini satu, sahabat sekalian, orang munafik pada zaman kita sekarang ni, kita boleh tengok menerusi indikasi solat, penentuan solat. Kan solat ini
remedi atau penawar yang begitu besar kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, sehingga kan diwajibkan kepada kita 5 waktu secara wajib, tak kira lagi yang sunat-sunat, sahabat sekalian. Maka di atas indikasi yang terlalu penting ini, kita boleh ambil dan kenal bagaimana perangai dan sifat orang-orang munafik, sahabat sekalian. Orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna illa qalila. Apabila mereka menegakkan solat, orang-orang munafik ini buat secara bermalas-malasan. Mereka menunjuk-nunjuk kepada orang ramai dan mereka hanya mengingati Allah sedikit sangat, sahabat sekalian. Maknanya sifat solat ini boleh kita lihat bagaimana kita nak mengukur kita ni termasuk dalam kumpulan munafik ataupun tidak. Asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-berat solat kepada orang-orang munafik ialah solat isyak dan juga solat fajar, solat subuh. Cuba tengok, sahabat sekalian, minta maaf, cuba tengok orang hak tak boleh duduk dalam jemaah pada solat isyak, pada solat subuh. Waktu dia bercakap macam mana percakapan dia? Banyak beralasan ke atau straight forward? Kalau salaf mengaku salaf, kalau betul sembai dengan betul. Ini kalau berjanji macam mana, sahabat sekalian? Orang tak lekat semayang, terutama sekali semayang isyak dengan semayang subuh berjemaah. Senang. Indikasi agama dah beri kepada kita, penunjuk, pengukur agama kepada kita sudah ada, sahabat sekalian. Ini tentang munafik. Sebab itu orang munafik ni soal solat pun mereka larang. Mereka buat leceh, sahabat sekalian. Bila solat, mereka menunggu masa hujung. Masa hujung. Sebagaimana Nabi SAW pernah tunding jari kepada seorang sahabat yang duduk tunggu semayang asar. Duduk saja sambil mata duduk tengok ke langit, duduk tengok biji matahari tu sampai kat mana matahari. Bila matahari nak jatuh lela-lela dah, baru dia bingkah bangun terus semayang 4 rakaat semayang asar, sahabat sekalian. Nabi berteriak, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yajlis wa yarkub asy-syamsa hatta takuna baina qurnai al-syaitan faqama fanaqara arba'an wa la yazkur illa qalila. Inilah dia solat atau ibadah orang munafik. Ibadah orang munafik, ibadah orang munafik. Tadi dia duduk saja sambil perhati matahari, duduk bergerak sampai matahari hampir-hampir berada di antara 2 tanduk syaitan. Barulah dia segera bangkit, kemudian mematuk sebanyak 4 kali. Fanaqara arba'ah, mematuk 4 kali. Pok-pak, 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 pok-pak. Nak cepat takut terlewat, sahabat sekalian. Wala yazkur illa qalila. Orang ni dia ingat Allah tapi sikit sangat. Ingat itulah dia buat juga tu, tapi sikit sangat, tak lepas nak bina keselamatan dia di sisi Allah SWT. Ini iman orang-orang munafik, sahabat sekalian. Sebab itu kita kena jaga bab ini supaya kita dapat melepaskan soalan mungkar nakir di dalam kubur. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i ini dia sudah buat penentuan solat. Kita dulu pun pernah sebut penentuan solat. Ada solat pada waktu waktu fadilah, pada waktu ikhtiar, pada waktu al-karahah, pada waktu al-hurmah, pada waktu uzur. Orang Islam dia kena cari waktu al-fadilah, waktu utama, iaitu 3/4 daripada peruntukan waktu sebenar. Ini waktu al-fadilah. Kalau zuhur pukul 1, asar pukul 4, ada lebih kurang berapa jam tu? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 jam, 180 minit. 3/4 jam maknanya 3 suku. Pukul 1 petang hingga 3 suku petang, itu adalah waktu fadilah, waktu yang orang-orang beriman cari dah hambat pada masa itu. Kejar sungguh-sungguh, lomba sungguh-sungguh, waktu al-fadilah. Manakala baki 3:16 minit sampai pukul 4, itu waktu ikhtiar, waktu yang kalau tak semayang lagi kena ikhtiar sungguh. Kalau mesyuarat tak habis lagi, ketuk meja sikit, bagi cepat sikit habis. Pasal waktu ikhtiar dan nak habis dah. Orang munafik sengaja cari waktu-waktu ni. Sahabat sekalian, waktu karahah, waktu makruh. Sekira-kiranya kalau semayang hanya cukup buat benda-benda wajib je, benda-benda wajib. Ya Syekh Daud Fatani kata kalau semayang buat benda wajib ni memang sah.
Tapi seumpama kita sembahkan seorang anak dara yang cukup cantik kepada seorang pemerintah agung, tetapi anak dara tu cacat, sahabat sekalian. Anak dara tapi cacat. Cacat apa? Bulu kening tak ada, rambut tak ada, otak daga. Ada benda-benda asal je, kepala, tubuh, punggung, kaki. Benda asal je. Itu bandingan Syekh Daud Fatani bila kita semayang tak sertakan ibadah-ibadah sunat seumpama sunat hai'ah, sunat ab'ah, sahabat sekalian. Tak bacakan benda-benda macam tu. Jadi waktu karahah, waktu yang cukup-cukup makan. Ini bahaya, sahabat sekalian. Waktu hormat sekira-kiranya tak cukup nak makan. Nak makan pun tak cukup. Kalau 5 minit dia perlukan untuk cukup makan, tiba-tiba ada 3 minit je. Pukul 3.57, tinggal 3 minit je lagi. Tak lepas, tak cukup makan. Waktu tu waktu hormat. Orang Islam tak buat kerja tu. Ini sahabat sekalian, nak kenal kita ni duduk pada sifat mana. InsyaAllah mudah-mudahan memberi pengajaran dan keselamatan kepada kita sahabat sekalian. Sebab masa kita masih ada, kesempatan dan ruang kepada kita masih ada, marilah kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita bentangkan pada malam ini. Urusan alam barzakh, urusan alam ghaib yang kita ketahui menerusi perkhabaran yang bersifat sahih, bersifat mutlak, untuk kita membina kehidupan dan keselamatan kita di hadapan Allah SWT. Minta maaf di atas barang kekurangan dan kelemahan bahasa-bahasa yang tidak wajar. Segala kesempurnaan itu milik Allah SWT. Kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.